Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cik Tan Milagros. So, untuk video kali ni, Cik Tan nak buat sekaya labu sos gula Melaka. So, ni adalah salah satulah manisan yang Cik Tan sangat-sangat suka. So, kawan-kawan, untuk manisan ni, bahan-bahan dia sangat-sangat senang dan sangat-sangat simple. Okey kan kawan, jom tengok Cik Tan petik daun pandan. So daun pandan ni merupakan salah satu bahan yang Cik Tan akan gunakan untuk buat sekaya labu. So daun pandan ni Cik Tan akan ambil dan Cik Tan akan gunakan untuk dua bahagian. Bahagian yang pertama Cik Tan akan gunakan dalam air rebusan dan bahagian kedua Cik Tan akan campur dalam bahan-bahan yang nak Cik Tan blender. So daun pandan ni Cik Tan akan ambil dalam jumlah yang agak banyak. Okey, daun pandan ni nanti dia bolehlah membantu kita menghilangkan bau hanyir pada telur. Okey, buah labu merupakan bahan utama untuk kita nak buat sekaya labu. So, kita perlukan buah labu yang tua dan yang agak matang. Okey, buah labu ni Cik Tan dah bersihkan, Cik Tan dah basuh dan Cik Tan akan potong di bahagian atas untuk kita buat proses seterusnya. Proses seterusnya Cik Tan akan bersihkan bahagian dalam. So Cik Tan akan buang biji, Cik Tan akan buang serat supaya kita boleh buat proses yang seterusnya. Okey, ni bahan-bahan yang Cik Tan akan gunakan. So ni adalah daun pandan. Okey, daun pandan kita nak guna dalam air rebusan. So yang sebelah tu adalah esen vanila. So kita akan guna dia 1 sudu dan begitu juga dengan tepung gandum pun 1 sudu. So yang ni daun pandan untuk Cik Tan blender. Cik Tan guna 2 kotak santan, Cik Tan guna gula Melaka, Cik Tan guna telur 5 biji. So ni adalah semua bahan-bahan yang Cik Tan akan guna dan bahan utama dia adalah labu. So kita tengok proses seterusnya. Okey, jom kawan-kawan kita tengok proses di mana Cik Tan dah bersihkan labu. Buah labu ni Cik Tan dah bersihkan dan Cik Tan dah buang biji dan juga Cik Tan dah buang serat. So, pemilihan buah labu untuk kuih ni sangat-sangat penting lah. Buah labu yang tua, dia akan bagi rasa yang sangat-sangat manis. Okey kan kawan? Okey kan kawan, proses seterusnya adalah proses di mana kita akan blender semua bahan-bahan yang kita akan gunakan. So antara bahan-bahan dia adalah telur. So telur ni Cik Tan guna 6 biji telur ayam. Okey. Kawan-kawan boleh guna tak kisah grade A ke, grade B ke, grade C, tapi macam Cik Tan guna 6 biji. So ni Cik Tan letak daun pandan. Daun pandan ni pun Cik Tan guna dalam 5 helai. Okey, tujuan ni adalah untuk kita nak bagi wangi lah kita punya adunan. Seterusnya kita boleh letak garam. Okey, garam ni pun bergantung kepada kawan-kawan. Kalau kawan-kawan suka masin, kawan-kawan boleh letak lebih sikit. Macam Cik Tan tak suka masin. So jadi Cik Tan letak sikit je. Okey, untuk bahan seterusnya Cik Tan akan letak santan. So dekat sini Cik Tan guna santan kotak. So Cik Tan akan guna 2 kotak. Tadi kotak pertama dan ni adalah kotak kedua. So untuk memudahkan kerja Cik Tan pakai santan kotak. Okey, bahan seterusnya adalah tepung. So yang ni adalah tepung gandum. So Cik Tan guna dia 1 sudu. Untuk adunan ni kawan-kawan, tepung gandum ni tak payah guna banyak-banyak sebab kalau nanti banyak, adunan kita akan jadi keras. Okey, yang ni pula Cik Tan akan letak dia esen vanila. So esen vanila ni Cik Tan akan letak dia 1 sudu. Esen vanila ni pun tujuan dia adalah untuk nak bagikan adunan ni wangi. Okey. Seterusnya kita akan blender semua bahan-bahan tadi. So kita akan blender lah sampai dia hancur supaya nanti dia sebati. Okey. Dan proses seterusnya adalah proses di mana nanti kita akan tapis lah adunan ni. Okey, sekejap lagi kita boleh tengok proses bagaimana Cik Tan tapis. Seterusnya kita akan tapislah adunan kita tadi untuk kita dapatkan hasil yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat halus. Okay? Bila kita buat sekaya labu ni, kalau kita dapat lagi halus, lagi bagus sebab nanti bila waktu kita kukus dia jadi sangat-sangat cantik. Okey, ni adalah proses di mana Cik Tan akan tuangkan adunan ke dalam labu. So, masa kita tuangkan ni kita perlu hati-hatilah supaya adunan tak tumpah. Okey. Seterusnya nanti kita akan buat proses air. Pula tu air kukusan.
Okey kawan, daun pandan yang cikgu ambil banyak tadi, cikgu nak guna dia dalam air kukusan. So, bila cikgu letak dalam air kukusan ni nanti, bila dia dah beruap, dia akan mengeluarkan satu aroma yang sangat-sangat wangi. Jadi, bau daun pandan ni dapat membantulah kita mengurangkan bau hanyir pada telur. Sebab untuk adunan sekaya labu ni, kita guna telur agak banyak dan orang kata daun pandan dapatlah membantu bagi kita punya sekaya labu kita wangi, okey, dan tak hanyir. Okey. Okey, untuk proses seterusnya, ini adalah labu yang cikgu telah letak adunan. So, cikgu akan biarkan dia dalam 1 ke 2 minit untuk cikgu nak buang buih. Okey kawan, proses seterusnya adalah proses di mana cikgu akan buang buih-buih yang ada dekat atas permukaan. Okey, buih-buih ni kita perlulah buang untuk bila kita kukus nanti, kita punya sekaya labu ni akan jadi cantik dan licin. So, jadi buih-buih ni dia tak mengganggulah nanti proses waktu kita nak kukus. Bila kita dah buang buih tu nanti, dia akan jadi cantik. Okey, sekarang ni buih-buih tu cikgu dah buang. So, seterusnya cikgu nak kukus. Okey, sekarang cikgu dah kukus labu. So, nanti sekejap lagi kita akan tutup dan kita akan biar selama 1 jam. Okey kan kawan, untuk proses kita kukus ni, kita akan guna api yang perlahan supaya kita akan dapat hasil yang cantik. Okey, untuk proses cikgu nak buat kuah dia, cikgu akan guna gula Melaka. So, gula Melaka ni kita akan cairlah atas kuali. Okey kan kawan, ni adalah gula Melaka. So, yang ni cikgu akan jadikan dia sebagai sos. Waktu kita nak makan dengan sekaya labu nanti, kita boleh sira dekat atas sekaya labu. Okey, tujuan dia adalah supaya kita dapat kawal lah tahap kemanisan waktu kita nak makan. Kalau kita suka manis, kita boleh letak lebih. Alhamdulillah kawan-kawan, cikgu dah selesai untuk buat video kali ni. So, yang ni adalah sekaya labu sos gula Melaka. Okey, untuk buat sekaya labu ni sebenarnya bahan-bahan dia sangat-sangat ringkas dan sangat-sangat senang. Yang paling penting dia sangat sedap. Okey, kalau nak makan sekaya labu, paling best makan dia adalah waktu dia sejuk. So, biasanya cikgu akan buat malam, pagi esok baru cikgu makan. Jom kawan-kawan kita buat sekaya labu. Okey kan kawan, kalau kawan-kawan suka dengan video cikgu kali ni, boleh bantu cikgu tekan like, share, komen and subscribe. Okey, sekaya labu ni sangat-sangat mudah kan kawan untuk kita buat dan yang paling penting dia sangat sedap. Jom kan kawan kita buat sekaya labu di rumah.